Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung kita punya PDPR secara online, dan kita akan cuba belajar mengenai rajah jasad bebas. Okey, jadi kita akan tengok hari ini rajah jasad bebas. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini dalam cikgu punya slide ni, kalau awak tengok rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas suatu objek. Untuk pengetahuan awak semua, sebenarnya kalau sesuatu objek itu dia ada daya yang bertindak. Daya yang bertindak. Contohnya kat sini bola. Okey, dalam bola ini sebenarnya semua objek dia akan ada berat, dan berat ini arahnya mestilah arah yang menegak. Kerana apa? Kerana dia menuju ke pusat bumi. Jadi berat ini awak tak boleh buat arah melintang macam ni. Tak boleh. Okey, kalau awak buat ni salah, sebab dia mestilah arah yang menegak. Okey. Dan sebenarnya ada satu daya selain daripada berat, iaitu weight. W ini dalam bahasa Inggeris, simbol dalam bahasa Inggeris weight, iaitu R. Iaitu dipanggil R itu adalah tindak balas normal. Apa itu normal? Normal ni maksudnya mestilah 90 darjah. Okey, awak belajar dalam matematik, dia 90 darjah. Jadi dipanggil sebagai normal. Dan daripada rumput. Jadi bola ini sebenarnya ada dua daya yang bertindak ke atasnya, iaitu berat dan juga daya tindak balas normal. Okey. Sama juga untuk roket. Okey, setiap objek dia mesti ada berat, dan arahnya mestilah arah menuju ke pusat bumi, iaitu arah yang menegak. Yang ni. Ini adalah berat. Okey, kemudian sebabkan roket ini ada enjin, maka ada lagi satu daya yang sama dengan arah pergerakan roket ini. Dia mesti sama arah dengan arah pergerakan roket ni. Sama dengan arah pergerakan. Okey. Sama dengan arah pergerakan, dan ada lagi satu daya disebabkan roket ini bergerak pada di ruang yang mempunyai molekul udara, menyebabkan rintangan udara. Dan rintangan udara ini arahnya mestilah bertentangan dengan arah pergerakan. Jadi roket ini kat sini dia ada tiga daya, iaitu berat roket, tujahan enjin yang ikut arah pergerakan, dan juga rintangan udara di mana dia mesti melawan arah pergerakan. Dia mesti melawan arah pergerakan. Untuk daya rintangan udara ataupun daya geseran. Okey, kita tengok. Okey, awak faham Okey, kita tengok lagi daya. Okey, tengok kereta ni. Okey. Dalam kereta ini, kalau awak tengok, yang pertama, semua objek dia ada berat. Dia mesti ada berat. Okey, dan arahnya mestilah arah menegak ke pusat bumi. Okey. Kemudian, disebabkan kereta ini mempunyai enjin, ada satu lagi arah yang ikut pergerakan ini dipanggil sebagai tujahan enjin. Okey, dia sama dengan arah pergerakan. Okey, arah pergerakan. Okey. Cikgu terlupa. Di satu lagi sini adalah berat. Bila berat ini ada satu arah yang bertentangan dengan berat dipanggil sebagai tindak balas normal, iaitu R. Sepatutnya bila ada berat ada lagi satu tindak balas normal, iaitu R. Dan yang tujahan enjin, dan satu lagi ini dipanggil sebagai rintangan udara, mestilah melawan arah pergerakan kereta ini, dan juga
wujud daya geseran. Macam mana daya geseran ini boleh wujud? Sebab kalau awak perhatikan kat sini, tayar ini berpusing. Bila tayar berpusing, dekat sini jalan raya. Jadi dekat sini mewujudkan apa? Mewujudkan daya geseran. Jadi kat sini wujud 5 daya, iaitu berat, tindak balas normal, tujahan enjin, rintangan udara yang mesti bertentangan atau melawan dengan arah pergerakan, dan juga daya geseran juga melawan arah pergerakan kereta itu. Okey, jelas ya? Jadi inilah daya-daya. Sebenarnya banyak daya yang bertindak ke atas objek itu, bukan satu sahaja daya. Okey, jelas? Okey, okey ya. Okey, kita tengok persamaan F sama dengan MA. Okey, cuba padam balik. Okey, F sama MA. F sama dengan MA. F ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini adalah daya paduan. Apa itu daya paduan? Daya paduan adalah daya tunggal. Ataupun awak tambah semua daya menjadikan dia hanya satu sahaja. Jadi kalau awak tengok kat sini tadi, dekat sini contohnya kereta ni tadi, dia ada sampai 5 daya. Jadi bila awak nak masuk dalam persamaan F sama dengan MA, maka awak kena cari daya tunggal. Tak boleh sampai ada 5 daya ataupun 2 daya. Mesti cari daya tunggal ataupun daya paduan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, F sama dengan MA. Okey. Okey. Kalau objek itu pegun. Apa itu pegun? Pegunnya maksudnya lajunya kosong lah. Kosong apa? Meter saat. Okey, kosong kan? Ataupun dia bergerak pada halaju seragam. Halaju seragam ni maksudnya percutiannya berapa? Percutiannya adalah kosong. Kosong apa? Kosong meter per saat. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalaulah objek itu pegun ataupun objek itu bergerak pada halaju seragam, berapakah nilai A-nya? Kalau nilai A dekat sini kosong, maka nilai F matematik, kalau suatu objek tu M darab dengan kosong, automatik awak akan dapat kosong. Kosong apa? Kosong meter. Jadi bila objek itu pegun ataupun dia bergerak pada halaju seragam, maka daya paduannya adalah kosong meter. Okey, boleh jelas ya? Jadi dekat sini, ini adalah simbol dia. Okey, simbol dia. Jadi dalam fizik ini kita banyak bermain dengan simbol. Okey, jadi kalau awak tengok ini simbolnya. Okey, yang pertama R ini simbol untuk tindak balas normal yang mesti bertentangan dengan arah daya. Arah berat. Okey, kemudian W itu berat, T itu adalah tujahan enjin, FR ini adalah gaya geseran ataupun frictional force. Frictional force itu dia panggil R. Itu adalah daya geseran. Okey, R ni dalam bahasa Inggeris panggil sebagai reaction. Sebab itu dia panggil R. W itu adalah weight. T itu adalah thrust. Jadi simbol semua dalam bahasa Inggeris. FR itu adalah friction force. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, kita ada 3 situasi yang melibatkan keadaan kereta ini. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang pertama, kalau kereta itu pegun. Kereta itu pegun, memanglah halajunya kosong. Kosong apa? Kosong meter per saat. Pegun ni maksudnya berhenti. Okey. Kemudian nilai, kalau halajunya kosong, maka nilai A-nya mestilah kosong. Jadi macam mana F dapat kosong? Sebab awak tengok formula tadi. F sama dengan MA. Jadi sekarang ni A ni awak dapat kosong. Jadi benda yang awak darabkan kosong, awak akan dapat nilai F-nya adalah kosong
Newton. Jadi sebab itulah awak akan dapat F-nya adalah 0 Newton. Okey. Jadi kalau untuk kereta yang pegun, maka nilai R-nya sama dengan W. Jadi daya tindak balas normal sama dengan W. Ini kalau kereta itu pegun. Okey. Boleh okey. Kes kedua. Okey, suara cikgu jelas tak? Okey, jelas Okey. Okey, awak faham ni? Kita tengok kes yang kedua. Kes kedua ni, kereta itu bergerak tapi pada hal laju yang seragam. Apa itu seragam? Maksudnya samalah. Dia bergerak, contohnya titik A 10 meter per saat. Ni titik A. Titik B pun 10 meter per saat. Titik C pun 10 meter per saat. Ini contoh. Ini dimasukkan sebagai hal laju seragam. Kereta itu bergerak pada hal laju yang sama sahaja. Okey. Itu dipanggil sebagai hal laju seragam. Kalau hal laju seragam ini, ini apa ni? Tak, ini salah. Ini sepatutnya hal laju seragam ya. Kalau kereta itu bergerak pada hal laju seragam, maksudnya nilai A je kat sini berapa? Nilai A-nya mestilah kosong. Sebab 0 meter per saat. Sebab apa 0 meter per saat? Kalau awak buat ni sebagai V, hal laju akhir. Ini kalau awak buat sebagai U, kan? Contohlah ini hal laju akhir. Kalau awak buat formula dia, A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Jadi A sama dengan 10 tolak 10 bahagi dengan T. Jadi 10 tolak 10 ni kosong kan? Kosong lah. Sebab itulah dia punya percuitan itu awak akan dapat kosong. Jadi okey, F sama dengan MA. Macam mana F sama dengan MA? Kita padam balik. Okey, bagi awak nampak. Okey. F sama dengan MA. Jadi kat sini kalau awak tengok formulanya F sama dengan MA. Jadi percuitan sudah kosong. Bila percuitan sudah kosong, F akan dapat 0 Newton. Sebab itulah nilai F-nya adalah 0 Newton. Sama seperti kereta itu pada keadaan pegun. Jadi kalau untuk hal laju seragam, daya yang bertindak, okey, daya yang bertindak ada 4. Jadi nilainya mestilah sama. Iaitu yang pertama, daya tindak balas normal mesti sama dengan berat. Okey. Kemudian tujahan enjin mesti sama dengan daya geseran. Okey, jadi sebab itulah ini kalau keadaan itu bergerak pada hal laju seragam. Okey, jelas ya? Jelas, awak komen sikit pada ruang chat tu. Jelas ke tidak? Okey. Okey. Okey, bagus. Ramai kata tulis jelas ya. Okey. Yang penting visual kat belakang ni awak nampak Nampak visual belakang ni? Jelas. Belakang ni ada visual. Nampak. Kat sini ada tulisan kan? Ada tulisan tu. Okey, ni cikgu. Ni cikgu Halmi. Okey. Ini live live. Nampak? Live. Jadi suara cikgu sama dengan apa yang awak nampak tu. Ni bukan recording. Okey. Kita tengok kes yang ketiga. Canggih tak? Canggih. Nanti awak belajar dengan cikgu macam mana nak buat benda ni. Okey. Kes ketiga adalah kereta itu memecut. Sama juga. Cikgu bagi dua keadaan lah. Cikgu bagi titik A, titik B.
Titik A dia bergerak masih 10 meter per saat. Pada titik B dia mungkin jadi 50 meter per saat. Jadi kalau awak tengok kat sini, nilai hal lajunya semakin bertambah. Jadi kereta ini memecut. Sebab hal lajunya semakin bertambah. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, cuba padam balik. Okey, jadi kalau awak tengok yang pertama, A itu mestilah meningkatlah, V. Bukan A. V itu adalah meningkat. Dan A tak boleh dapat kosong. Sebab apa? Kereta ini mengalami pecutan. Jadi kalau awak tengok formula, F sama dengan MA. Jadi A ni bukan kosong. Bukan kosong. Jadi F ini dia mesti ada nilai. Dia mesti ada nilai. Sebab tu F ni tak boleh kosong. Untuk kes kereta memecut, okey, pertama, daya tindak balas normal. Daya tindak balas normal ni mesti melawan dengan arah wake . Arah wake tu dia melintang menuju kepada ke pusat bumi tu. Jadi arah dia bergerak mesti berarah ke bawah. Wake tak boleh arah ke atas. Wake mesti arah ke bawah sebab dia menuju ke pusat bumi. Okey. Jadi R sama dengan nilai W. Kemudian disebabkan kereta ini memecut, nilai tujahan enjinnya mesti lebih besar daripada nilai frictional force, iaitu daya geseran. Jadi awak akan dapat F. F ini apa? F ini adalah daya paduan ataupun daya tunggal. Jadi daya paduannya T kena tolak dengan FR kerana nilai tujahan enjin ataupun thrust force itu is bigger than frictional force. Tak bolehlah frictional force tolak dengan T sebab kereta ini bergerak ke arah kanan. Sebab tujahan enjin adalah mengikut arah pergerakan kereta. Jadi untuk kes yang nombor 3 itu, kereta memecut, T lebih besar daripada frictional force. Okey, boleh Okey, jadi kita tengok latihan supaya kita punya pengukuhan itu lebih jelas. Okey, kita tengok kes 1. Okey, kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Okey. Kotak ditarik di atas permukaan kasar. Kasar ini menunjukkan apa? Kasar ini menunjukkan wujud frictional force. Wujudnya daya geseran. Sebab itu dia buat kasar. Ia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Okey, buat panah-panah. Bergerak ke kanan dengan laju tetap. Laju tetap ini maksudnya hal lajunya adalah seragam. Lajunya seragam ataupun sama. Okey. Laju seragam ataupun sama. Laka rajah jasad bebas untuk daya yang bertindak ke atas kotak. Jadi dekat sini ada berapa daya? Okey, kita lukis balik pada gambar ini. Pertama, semua objek dia ada weight. Dia ada berat. Kemudian satu daya yang melawan arah weight itu dipanggil sebagai daya tindak balas normal, iaitu R. Okey. Okey. Dan dia bergerak ke kanan. Jadi bergerak ke kanan. Jadi dekat sini awak tengok dia ada lagi wujud nilai tegangan tali, iaitu T. Sebab bila bergerak ke kanan, dia ikut arah pergerakan kotak itulah ke kanan. Kemudian wujud lagi satu daya yang melawan arah pergerakan itu ke kiri. Ini dipanggil sebagai daya geseran, FR, iaitu frictional force. Okey, jelasnya dekat sini, maka dekat sini
nilainya adalah sama. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini 4 daya. Okey, bandingkan tindak balas normal dengan berat ini. Jadi kalau awak tengok, nilainya adalah sama, iaitu nilai W sama dengan nilai R untuk jawapan B. Jadi W sama dengan R. Okey, untuk jawapan B. Okey, kemudian C, bandingkan tegangan tali dan daya geseran. Macam mana kita nak banding? Dia punya keywordnya adalah, keywordnya di mana? Adakah tegangan tali T lebih besar daripada daya geseran ataupun T sama dengan FR? Di mana kita nak cari keyword dia? Dia punya keyword dia. Okey. Di sini keywordnya ialah tetap. Laju tetap. Bila laju tetap, sama dengan kes yang nombor B tadi. Kereta itu bergerak pada hal laju seragam. Okey, laju seragam. Jadi bila laju seragam, hal laju ni sama. Jadi jawapannya adalah T sama dengan FR. Okey. Okey. T sama dengan FR. T itu tegangan tali. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai tension. Tension tu tegangan tali. Ataupun T juga tegangan tali. Jadi samalah dia punya simbol tu T. Sebenarnya T tu adalah tension, tegangan tali. F tu force. Okey ya. R tu reaction. Sebab itu dia panggil R, daya tindak balas normal. Normal tu sebab dia 90 darjah. Sebab itu dia panggil normal. Okey, boleh ya? Okey. Kita tengok kes nombor 2. Okey. Jelas tak ni? Ini kita belajar. Banyak kita belajar jenis-jenis force supaya awak nampak. Okey. Okey. Baca soalan tu betul-betul. Mari kita tengok. Kotak ditarik dengan permukaan kasar. Nampak kat sini. Ada kasar lagi. Kalau di chain, tidak ada frictional force. Sekarang ni kasar. Bila kasar, that means kat sini wujudnya daya geseran. Frictional force wujud. Okay. Dan ia memecut. Awak gariskan dekat situ. Memecut ke kanan. Jadi laka rajah jasad bebas kotak. Rasanya kalau suruh laka jasad bebas ini, awak kena label ada berapa daya. Ya. Jadi dekat sini kalau awak tengok, semua objek dia ada weight. Semua objek dia mesti arah menuju ke pusat bumi. Jangan buat weight sana salah ya. Jangan buat weight macam ni. Ataupun awak buat weight tu ke atas, salah. Dia mesti menuju ke pusat bumi. Cikgu padam. Benda salah, cikgu padam. Supaya awak nampak. Okey, kemudian ada satu daya lagi yang melawan arah weight itu dipanggil sebagai R. Daya tindak balas normal. Kemudian sebabkan dia bergerak ke kanan, maka dekat sini ada wujud tension, tegangan tali, iaitu T. Dan juga arah satu lagi daya yang melawan arah pergerakan kotak ini dipanggil sebagai daya geseran, FR. Ini adalah rajah jasad bebas. Awak label berapa daya yang tindak kat situ, itulah dia daya dia. Okey, boleh ya? Okey, bandingkan tindak balas normal dan berat kotak. Ini bandingkan nilai, jadi W R sama dengan W. Okey. Boleh? Okey. C. Dia cukup padam. Okey. C, kes macam tadi. Adakah T sama dengan FR
ataupun tegangan tali lebih besar daripada FR. Agak-agak boleh buat tak? Okey, ada tulis T lebih besar daripada FR. Okey, lagi. Okey. Kes ini, di mana keyword dia? Keyword dia ialah memecut. Nampak ni, memecut. Bila memecut, maksud kat sini, T kena lebih besar daripada FR. Jadi bila fizik ni, awak kena baca soalan tu betul-betul supaya awak nampak. Jadi automatically awak tahu T tegangan tali lebih besar daripada FR. Okey, jelas ya? Okey, jelas kat ni? Jelas, awak komen sikit pada ruang chat tu. Okey. Okey, Amai tulis jelas, bagus. Bagus. Okey, nampak visual kat belakang ni, nampak? Jelas visual kat belakang ni. Nampak ni visual, ni cikgu cikgu Halmi. Cikgu bukan buat recording, ini live. Nampak tulisan bawah ni kan? Nampak tulisan bergerak. Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni kalau awak buat betul-betul awak boleh faham. Okey. Kereta dengan tujuan enjin 1500. Jadi awak tulis lah dia punya, supaya awak nampak awak tulis T kat sini lah. Thrust. Okey. Dengan memecut 2 meter per saat. Jadi ini adalah A. Jika rintangan udara yang bertindak ke atas itu adalah 500 Newton. Ini adalah FR. Sebab ini adalah rintangan udara. Berapakah jisim kereta? Jadi kalau awak tengok, F sama dengan MA. F ini adalah daya paduan. Daya paduan itu apa? Daya yang tunggal lah, satu. Kat sini ada 2 daya. Jadi awak kena cari net force, daya bersih. Jadi daya bersih, macam mana awak nak buat? T mesti lebih besar daripada FR. Sebab apa? Kereta tu bergerak ke kiri kan? Nampak? Dia lebih besar daripada FR. Jadi T tolak FR sama dengan M. M tu mass. A tu pecutan 2. Okey, 2. Jadi kat sini T berapa? 1500. FR 500. M ni memang kita nak cari kan, sebab kita nak cari dia punya jisim. Nampak ni, mass. Jadi awak dapat 2. Sini 2. Jadi awak tekan kalkulator kan. Jadi awak akan dapat nilai M nya 1500 tolak 500, 1000 bagi 2. Jadi M nya berapa? 1000 bagi 2, 500. 500 apa? Fizik mesti ada unit. Jadi 500 kilogram. Okey, jadi dapatlah nilainya adalah 500 kilogram. Okey, boleh? Jelas kan ini cara nak guna formula F sama dengan MA. F tu mesti net force ya, mesti daya tunggal. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok soalan nombor 4. Agak-agak boleh buat tak soalan nombor 4 ni? Tak apa, cikgu padam dulu. Okey, untuk soalan nombor 4 ini, kalau awak rasa, cikgu rasa boleh buat kot, kan? Sebuah enjin menyebabkan model roket ditujah ke atas dengan daya 2000 meter jika jisim roket ialah 50 kilogram. Kira pecutan. Abaikan rintangan udara. Lagi mudah soalan dia. Sebab awak guna F sama dengan MA, di mana sekarang ini kita dah automatically hanya ada satu saja daya. Sebab apa? Dia kata abaikan
rintangan udara. Rintangan udara itu kita kena abaikan. Jadi senang je lah. Jadi F dapat 2000. M, ini M lah ni. Nampak tu, mass. M 150. A ni memang kita nak cari lah nilai A ni. Ni memang kita nak cari sebab dia nak kira pecutan tu. Ni A lah. Jadi boleh kan? Jadi A awak akan dapat 13.33. Ni adalah pecutan. Maka unitnya apa? Unitnya ialah meter per saat per saat. Okey? Jelas kan So hari ni kita dah belajar bagaimana nak melukis rajah jasad bebas dan juga menggunakan formula F sama dengan MA. Okey? Jelas tak? Jelas. Komen sikit pada ruang chat tu, jelas ke tak apa yang kita belajar untuk hari ni?